السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke surau, ke rumah Allah Ta'ala ini, mana dapat kita menunaikan solat fardu maghrib. Kemudian dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis ilmu ini, kita mendapat sakinah, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita mendapat sakinah, kemudian diliputi rahmat, dan banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita dapat bila mana kita berada dalam majlis ilmu. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana kita masih lagi membicarakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Jadi pada kuliah yang lepas iaitu kita membaca firman Allah Ta'ala tentang dua puak daripada orang beriman ini. Mereka ini berperang. Wa in ta'ifatan minal mu'mini naqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang mukmin ni, orang Islam ini, dia pun tak terlepas juga daripada bergaduh, perselisihan, nak berperang. Sewaktu hayat Nabi SAW, Nabi masih lagi hidup, maka alhamdulillah semua umat Islam ini menjadikan Nabi SAW itu rujukan apa jua masalah. Jadi masa Nabi SAW masih hidup, jadi umat Islam ni sebut je nama Nabi SAW, dia pun tak berani lah. Ataupun memang Allah perintahkan, tak boleh kamu orang beriman mendahului Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian tak boleh mengangkat suara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu melebihi suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tuan-tuan, kemudian dilarang juga mereka ni pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sabar-sabar, duk ketuk pintu, duk panggil. Kemudian di dalam memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh memanggil dengan panggilan nama. La taj'alu, apa tu ayat tuan-tuan?
Jangan kamu memanggil Nabi SAW ini seperti kamu memanggil sesama kamu. Jadi tuan-tuan, lepas Nabi SAW wafat, maka diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman, ada di kalangan mereka yang mereka nak jatuhkan Sayyidina Utsman. Sebaik-baik khalifah pun ada yang tak suka, ada puak yang tak suka. Begitu juga di zaman khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka terjadilah maknanya antara siapa? Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu banyaklah tuan-tuan kisah, panjanglah zaman pemerintahan Abu Bakar, zaman pemerintahan Umar, Utsman, Ali. Maka tuan-tuan, sebaik-baik maknanya khalifah ni, pengganti baginda Nabi sallam ni pun ada orang nak jatuhkan. Maknanya jadi juga perselisihan, pergaduhan. Maka tak peliklah kalau di zaman kita ni saling nak menjatuhkan sesama Islam. Maknanya tuan-tuan, perselisihan, pergaduhan tu dia ada. Kerana sejak daripada zaman Habil Qabil, pertama pertumbuhan darah Habil dengan Qabil. Jadi pasti ada perselisihan, peperangan sampai wal'iyadzubillah kepada pertumpahan darah. Tapi yang paling penting fa aslihu. Maknanya yang paling penting kita damaikan. Damaikan dan fa aslihu bainahuma. Maka sebab tu kita hari ni tuan-tuan, sesiapa yang ada pengaruh, dia seorang ustaz ke, dia seorang ketua ke, dia mainkan peranan, damaikan, cerita yang baik-baik. Jangan dia pula bakar semangat, benci kepada kumpulan tu, benci kepada guru ni, benci kepada puak ni, golongan ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, perintahkan fa aslihu bainahuma, damaikan kedua-duanya. Dan juga Allah Taala perintahkan damaikan itu, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Dan damaikan di antara keduanya itu, kedua-dua yang nak berperang ni, dengan adil, bil adli wa aqsitu, menurut hukum Allah. Kenapa? Kerana Allah suka kepada orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Baik. Kita lihat kata pengarang dan ayat di atas memerintahkan dua golongan yang bersengketa supaya berdamai. Mana dalam ayat ni, wa in ta'ifatani minal mu'minin ni, surah Al-Hujurat ayat 9 ni, Allah perintahkan apa? Kalau dua puak mukmin ini berperang, damaikan kedua-duanya dengan adil. Namun begitu, bagaimanakah caranya? Kaedahnya ialah keadilan itu sama rata dan tidak berat sebelah. Jadi cara nak damaikan tuan-tuan, iaitu dengan keadilan, tak boleh berat sebelah. Pada kuliah lepas, dalam firman Allah SWT, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Tegakkan keadilan, tak kira siapa saja. Diri kamu, ibu bapa kamu, kaum kerabat kamu, orang kaya, orang miskin, orang ada jawatan, orang tak ada jawatan, sama sahaja. Maka dalam perdamaian itu tak boleh ada berat sebelah. Kita nak damaikan dua orang ataupun dua kumpulan, dua puak yang bersengketa sampai sehingga nak berperang,
Tapi cara kita damaikan itu mesti dengan adil. Jangan ada berat sebelah. Kalau tak adil, nama dia zalim. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, maknanya zalim. Oleh itu, bahagian akhir ayat tersebut menyuruh kita supaya bersikap adil. Allah Ta'ala seru. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Adanya kecintaan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang adil. Orang adil, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta. Baik, diriwayatkan bahawa Bashir, ayah kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini kisah, tuan-tuan. Nu'man bin Bashir. Nu'man, ayah dia nama Bashir. Jadi diriwayatkan bahawa Bashir, ayah kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu perkara untuk diputuskan atau dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau mereka ni nak buat apa-apa perkara, mereka akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat keputusan dan menjadi saksi kepada apa yang dia nak buat tu. Ini dulu, tuan-tuan. Semua pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah yang berlaku? Jadi tentang perkara apa ni yang dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? An-Nu'man bin Bashir berkata, kata Bashir, Nu'man berkata, ayah memberi hadiah kepadaku. Nu'man ni ayah dia nama Bashir, ayah dia bagi hadiah kepada Nu'man radhiyallahu anhu. Dia bagi hadiah. Lalu Amrah binti Rawahah isteri Bashir berkata. Kemudian, tuan-tuan, isteri Bashir ni maknanya mak Nu'man ni lah. Amrah bin Rawahah ni dia kata, isteri Bashir berkata, saya tidak reda sehingga hal ini dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia datang kepada Nabi sallam tu oleh kerana mak isteri dia lah, bila mana dia bagi hadiah kepada anak dia, isteri dia bising. Mak Nu'man ni bising. Dia kata kena pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saksi. Kemudian Bashir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya memberikan hadiah kepada anakku. Kata Bashir, saya bagi hadiah kepada anak saya nama Nu'man. Dan Amrah bin Tirawahah menyuruhku untuk mempersembahkannya di hadapanmu wahai Rasulullah SAW. Saya bagi hadiah pada anak, kemudian isteri saya suruh pergi kepada Nabi SAW, beritahu biar Nabi SAW jadi saksi. Setelah mendengarnya, Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu memberikan hadiah ini untuk anak-anak yang lain? Ini nak cerita adil. Jadi Bashir ni dia bagi hadiah tu kepada Nu'man. Kemudian dia pergi menemui Nabi SAW. Nabi tanya, kamu ni bagi hadiah pada anak yang lain, bagi tak? Maknanya adakah anak yang lain, semua anak dapat hadiah, ataupun Nu'man seorang je? Dia menjawab tidak. Dia jawab tak. Anak lain dia tak bagi. Dia bagi hadiah hanya pada anak dia yang bernama Nu'man sahaja. Maka di situ tidak ada keadilan. Maka Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Jadi bila mana dia kata kepada Nabi SAW, dia bagi hadiah hanya kepada Nu'man, anak-anak yang lain dia tak bagi, maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah, bersikap adillah kepada anak-anakmu. Maknanya, kalau bagi kepada Nu'man, anak-anak yang lain juga kena bagi juga. Tak boleh bagi seorang je, tak adil. Seterusnya Bashir pulang dan mengambil kembali hadiah yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian dah Nabi SAW kata, takwalah kepada Allah, kamu kena berlaku adil. Dia ambil balik
hadiah yang dia beri kepada anaknya yang bernama Nu'man. Kerana dia hanya beri kepada anak yang bernama Nu'man, anak yang lain dia tak bagi. Maka di situ tidak ada keadilan. Kalau adil, bagi semua anak-anak. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap adil dalam semua urusan. Sama ada dalam keadaan gembira atau marah. Pada hari kiamat, baginda menyelamatkan seorang hamba dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, dia sentiasa bersikap adil dalam semua urusan. Nabi SAW bersikap adil. Sama ada dalam keadaan gembira atau marah, Nabi akan berlaku adil. Di dalam peperangan, ketika mana Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang, harta ghanimah, kemudian ada orang berkata, "Ya Rasulullah, bagi itu bagi betul, bagi adil. Bagi adil." Punyalah tak ada biadabnya dia. Dia kata, "Rasulullah, bagi adil lah. Dalam bagi harta rampasan perang ni, ghanimah ni, bahagi biar adil." Dia cakap macam tu kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, "Siapakah yang lebih adil daripada aku?" Maknanya kalau yang paling adil, Nabi SAW lah. Takkan ada orang lain lagi. Maka tuan-tuan, ucapan itu ucapan yang biadab terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, Nabi SAW seorang yang adil. Sebab itu tuan-tuan, dalam membahagikan harta rampasan perang, jangan ada yang mempersoal. Fa anna lillah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin. Allah yang berfirman, berapa banyak nak bahagi ni macam mana? Annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Bagi fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Dah Allah Taala berfirman dah bagaimana pembahagian itu. Dan Nabi SAW dia akan bagi dengan seadil-adilnya. Baik, Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 3 perkara yang boleh menghapuskan dosa dan menyebabkan kehancuran. Kemudian tuan-tuan, pengarang masuk kepada kata Anas radhiyallahu anhu tentang terdapat 3 perkara yang menghapuskan dosa dan juga menyebabkan kehancuran. Baik, perkara yang dapat menghapuskan dosa ialah menyempurnakan wuduk. Perkara yang dapat hapuskan dosa kita tuan-tuan, kita sempurnakan wuduk. Kita ambil wuduk tuan-tuan dengan sempurna, maka tuan-tuan dengan wuduk kita mengambil wuduk tu menghapuskan dosa. Sempurnakan wuduk kita. Kemudian perkara yang menghapuskan dosa, menunggu solat selepas solat. Menunggu solat selepas solat. Dah selesai solat maghrib, duduk dalam majlis ilmu dengan niat kita nak tunggu masuk waktu isyak, kita nak solat isyak. Maknanya menunggu solat selepas solat. Dan menyatukan sikap dalam suatu kelompok masyarakat. Menyatukan sikap ni maknanya berdamailah. Berdamai, jangan bergaduh. Maknanya bertolak ansur. Saling bersangka baik. Jangan ada yang mengadu domba, batu api. Jangan ada yang memfitnah. Maknanya menyatukan sikap dalam suatu kelompok masyarakat. Ini juga menghapuskan dosa. Kemudian sementara perkara yang dapat mengangkat darjat seseorang ialah memberikan makanan, mengucapkan salam dan mendirikan salat selepas semua manusia tidur. Baik. Kemudian perkara yang dapat mengangkat darjat kita, iaitulah cara kita memberikan makan. At'imut ta'am. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Afshus salam, berikan salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Ya. Kemudian solat, mendirikan solat selepas orang tidur. Orang tidur, maknanya solat tengah malam. Solat tengah malam. Siapa pun tak tahu, kita bangun, solat di tengah malam. Maka bagi makan, beri salam, solat tengah malam. Bila mana orang lain semua tidur, 3 perkara ni kita buat, Allah angkat darjat kita. Manakala perkara yang menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah ialah bersikap adil dalam segala keadaan. Dan kalau kita nak Allah selamatkan kita daripada siksaan azab Allah, maka kita kena menegakkan keadilan, bersikap adil dalam segala keadaan. Apa jua keadaan, kita berlaku adil, bersikap adil. Selamat kita daripada siksaan Allah SWT. Sama ada gembira atau marah, sederhana terhadap orang kaya dan miskin, serta takut kepada Allah Ta'ala secara rahsia atau terang-terangan. Jadi tuan-tuan, bersikap adil ni dalam keadaan marah, dalam keadaan gembira, terhadap orang kaya, terhadap orang miskin, takut kepada Allah Ta'ala ni dalam keadaan terang-terangan, dan juga takut kepada Allah dalam keadaan tidak ada siapa pun mengetahui. Maknanya depan orang, belakang orang sama sahaja. Tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 3 perkara yang menyebabkan kehancuran adalah, ada 3 tuan-tuan perkara yang menyebabkan kehancuran, kebinasaan. Pertama, bakhil, kedekut. Yang kedua, mengikut hawa nafsu, binasa orang tu. Kemudian yang ketiga, bangga diri. 3. Kedekut, ikut hawa nafsu, kemudian bangga diri. 3-3 ni tuan-tuan, kalau ada dalam diri kita, kita akan binasa, kita akan rugi. Maknanya kita menuju ke kehancuran, menuju kebinasaan dengan adanya 3 sifat ini. Baik, kemudian kata pengarang, gambaran kehidupan salafus saleh dalam bersikap adil. Gambaran tuan-tuan, bagaimana salafus saleh ini dalam bersifat dengan sifat adil. Baik, sikap adil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bersikap adil terhadap rakyatnya. Abu Bakar tuan-tuan, ketika dia menjadi khalifah, dia ini adil, bersikap adil terhadap rakyat dia. Rakyat dia adil. Dia tak berlaku zalim kepada rakyat dia. Dalam urusan memberi dan membahagikan harta, maknanya dalam membagi harta kepada rakyat dia, dia tak berlaku zalim, dia adil. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Urusan memberi dan membagikan harta serta generasi yang mementingkan kebaikan akan diberi ganjaran pahala di akhirat. Jadi zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bagi adil. Maknanya dia pentingkan kebaikan, akan diberi ganjaran pahala di hari akhirat. Baik, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Aisyah ni anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW ni adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, pada awal tahun ayahku membahagikan harta rampasan perang. Dia membahagikan sebanyak 10 kepada orang kaya, kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak perempuan. Dia bahagikan. Pada orang perempuan, pada kanak-kanak dia bahagikan 10. Pada tahun kedua dia membahagikan setiap seorang 20. Makin naik, pemberian tu makin naik. Maknanya tahun pertama 10 je, dirham ke, dinar ke. Masuk tahun kedua naik 20.
Ini zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan nak baca kisah pemerintahan Abu Bakar ni banyaklah, panjanglah. Ini antara yang ringkasnya tuan-tuan. Dalam dia membahagi kepada rakyat dia itu, bahagi tahun pertama 10, tahun kedua 20. Bertambah. Maknanya adilnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika maut menghampiri Abu Bakar, dia berkata, benar, saya mengetahui bahawa Abu Bakar tidak mempunyai harta kecuali seekor unta perahan dan seorang kanak-kanak yang setia. Abu Bakar ni tuan-tuan, ketika hampir maut dia, ketika dekat-dekat dia nak mati dah, dia cuma ada tuan-tuan seekor unta untuk diperah susu. Untuk perah susu. Kemudian ada seorang kanak-kanak yang setia. Maknanya kanak-kanak ni hamba lah. Ada seorang hamba, kemudian ada seekor unta. Sedangkan Abu Bakar ni seorang yang kaya. Kerana dia telah menginfakkan harta dia ke jalan Allah Ta'ala ni, semua harta dia. Kemudian bila ditanya, apa kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia bekerja untuk mengabdikan diri kepada umat Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, khalifah dulu-dulu tuan-tuan, tak ada tandingan dia. Kalau kita nak sebut hari ni tuan-tuan, nak bandingkan yang ada hari ni lah, jauh. Tidak ada tolak bandingnya. Kerana dari segi keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika ditimbangkan dengan seluruh, maknanya iman umat Islam, berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj, ramai dah ustaz-ustaz cerita. Bila mana Nabi SAW ceritakan tentang Isra' dan Mi'raj, ketika mana ada mereka, di antara mereka yang ragu, maka kata Abu Bakar, kalau Nabi SAW menceritakan lebih daripada ini lagi, aku mempercayainya. Aku mempercayainya. Maka musuh-musuh Islam tuan-tuan melihat dengan kata-kata Abu Bakar itu, ramailah yang turut meyakini, mempercayainya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini dia bekerja mengabdikan diri, kata pengarang, kepada umat Islam. Bekerja untuk rakyat. Kita tak cerita politik tuan-tuan, kita nak cerita khalifah radhiyallahu anhu. Selepas meninggal dunia, selepas Abu Bakar meninggal dunia, Umar berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Bakar. Sungguh sukar khalifah selepasnya. Kata Umar, bila mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, kata Umar, moga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Bakar. Kata Umar, susahlah khalifah yang selepas Abu Bakar. Maknanya nak gantikan tempat dia itu. Hari ni kalau ada orang hebat meninggal dunia, ulama ke apalah, dia hebat, kemudian orang akan kata dia meninggalkan kasut yang besar. Saya pernah minta tuan-tuan satu tempat, minta jadi imam. Dia kata, Ustaz, imam kalau nak ganti sini, saya nak cerita sikit lah. Yang mana jawatan sebelum ni dipegang oleh seorang yang maknanya bila dia dah meninggal dunia, dia meninggalkan kasut yang besar. Kasut besar ni maknanya seorang yang hebat lah. Jadi begitu juga Umar. Dia kata lepas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata sukarlah bagi dia untuk menggantikan tempat seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Umar pun hebat juga. Umar pun hebat. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dia tetap memuji. Umar memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kemudian sikap adil Umar
bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sikap adil Umar tidak cukup untuk dijelaskan dalam beberapa baris ayat sahaja. Kata pengarang tuan-tuan, nak cerita sikap adil Umar radhiyallahu anhu ni, kalau nak cerita dijelaskan dalam beberapa baris sahaja tak cukup. Antara kisah yang biasa kita dengar lah, Umar radhiyallahu anhu bawa gandum, makanan itu bawa pergi cari mana orang yang susah. Begitu tuan-tuan, amanah. Jawatan ni jangan ingat seronok je nak jawatan je. Nak jawatan, beria-ria nak jawatan. Tapi kena ingat amanah. Amanah dipikul. Kalau betul dengan jawatan itu dia dapat tunaikan dengan sebaik mungkin, alhamdulillah, ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kita kena sedar diri kita, mampukah kita memikul amanah tanggungjawab tersebut bila kita nak satu-satu jawatan tu. Sebab itu tuan-tuan, lepas wafatnya baginda Nabi SAW, maka sahabat-sahabat khalifah yang 4 ni tak ada beria-ria semua nak jadi, tak ada. Tak ada antara 4 ni, yang ni memburukkan, yang ni yang memburukkan ni, tak ada. Ustaz tak sama lah, Ustaz dulu khalifah, sekarang ni orang biasa. Sama tak sama, kita kena ikut lah. Kita nak idolakan siapa lagi kalau bukan 4 khalifah yang hebat ni? Contoh mereka lah. Oh tak sama, itu zaman ni zaman lain. Saya tak kira lah. Akhlak, peribadi, keimanan itu sepanjang zaman. Khalifah ni hasil didikan, tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, kata pengarang, adilnya Umar ni tak cukup untuk jelaskan dalam beberapa baris ayat sahaja. Jadi kisah tadi dia bawa, dia ada pembantu dia, pembantu ke khadam. Jadi pembantu dia tu nak pikul lah gandum ke makanan tu. Maka Umar berkata, kamu nak pikul ke amanah aku? Dia pikul sendiri tuan-tuan. Maka kisah Umar ni tuan-tuan boleh dijadikan contoh tauladan ataupun pengajaran kepada siapa yang ada jawatan ataupun baru nak dapatkan jawatan dan sebagainya. Tuan-tuan ingat, amanah itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Baik, sebagaimana komentar Ali bin Abi Talib, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sikap adil Umar penuh keagungan dan mengagumkan orang yang melihatnya. Baik, kita beri laluan pada azan insya-Allah. Kemudian kita sambung sikit insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sikit tentang beberapa minit insya-Allah. Sebagaimana komentar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sikap adil Umar penuh keagungan dan mengagumkan orang yang melihatnya. Setiap sikap terdapat beberapa kebesaran yang terpancar dalam dirinya dan saling mengeratkan antara satu sama lain. Dia adalah tauladan untuk menegakkan keadilan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya tuan-tuan khalifah Khulafaur Rasyidin, menjadi pengganti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini juga tuan-tuan, dia adil. Islam juga tuan-tuan tak berlaku zalim. Sebab itu orang kafir, ada orang kafir yang dhimmi, ada kafir yang muahad, ada kafir yang harbi. Jadi kafir yang kita memerangi dia adalah kafir harbi. Maknanya adil Islam. Orang kafir berada di negara Islam, insya-Allah dia juga selamat. Tetapi orang Islam berada di negara kafir harbi, belum tentu selamat. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Islam ini agama yang diterima di sisi Allah, agama yang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, maka membawa kebaikan, bawa keadilan kepada umat manusia. Apa yang diperintahkan oleh Allah, adil, keadilan, tidak ada kezaliman. Yang menzalimi ini sesama manusia sama manusia yang menzalimi. Ini peperangan di apa Rusia lawan Ukraine. Tak tahulah tuan-tuan. Yang kesiannya rakyatnya terbunuh. Mudah-mudahan cepatlah selesai konflik itu tuan-tuan. Dan umat Islam pasti ada juga di Rusia, di Ukraine. Maknanya apa-apa terbunuh dan sebagainya, kebuluran, peperangan, jadi pelarian dan sebagainya, umat Islam yang berada di sana pun turut merasai. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan umat Islam yang ada di Ukraine, ada di Rusia, mudah-mudahan mereka Allah Ta'ala jaga mereka, Allah Ta'ala pelihara mereka, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan mereka. Jadi saya kira cukuplah kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kejahilan, kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Minta maaf kepada tuan-tuan semua yang hadir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.